Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid dan juga guru-guru di seluruh Malaysia. Dalam video kali ini, Cikgu Wei akan membimbing murid-murid dan juga berkongsi untuk murid-murid menjawab soalan dalam buku aktiviti sains tahun 3 di bawah tajuk ketumpatan. Dan dalam video kali ini, kita akan fokuskan kepada aplikasi ketumpatan. Dan seperti biasa, cikgu sediakan buku teks di sebelah kanan. Dalam video ini bertujuan untuk memberi rujukan kepada murid-murid. Jika ada kesukaran untuk menjawab soalan, kita boleh rujuk di dalam buku teks yang telah cikgu sediakan. Okey, sebelum tu mari sama-sama kita membaca doa sebelum memulakan perkongsian dan juga pembelajaran. Kita sama-sama baca doa. Kepada murid-murid yang beragama Islam boleh mengikut Cikgu Wei membaca doa, dan murid-murid yang bukan beragama Islam boleh membaca mengikut agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan fokuskan kepada aktiviti 5. Buku aktiviti pada halaman 67 dan juga buku teks sebagai rujukan pada halaman 96 hingga 102. Jadi dari sebelah sini muka surat 96, halaman 96. Okey, jika ada masalah dalam proses kita menjawab, kita boleh rujuk di sebelah kanan buku teks yang cikgu telah sediakan. Okey, mari kita jawab sama-sama. Soalan yang pertama, Aisyah telah memasukkan bola pimpong ke dalam akuarium. Okey, bola pimpong ini tidak tenggelam di dalam air. Okey, cuba murid-murid perhatikan gambar dalam gambar yang telah diberikan itu. Bola pimpong sebanyak 3 biji bola pimpong dimasukkan ke dalam akuarium, dan bola pimpong tersebut timbul di permukaan air. Okey, jadi jawab soalan berikut. Okey, yang pertama, mengapakah bola pimpong timbul di permukaan air? Okey, jadi jawapannya adalah kerana apa kalau timbul? Cikgu ada terangkan. Okey, kelak jika sesuatu bahan itu timbul di permukaan air disebabkan objek itu adalah kurang tumpat daripada air. Jadi kita boleh tulis kerana bola pimpong kurang tumpat. Baiklah, murid-murid tulis bagi cantik-cantik, kemas-kemas dalam buku aktiviti tersebut. Baik, soalan yang kedua, cadangkan satu bahan yang akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam akuarium Aisyah. Mengapa? Baik, banyak objek yang kita boleh nyatakan di sini, tapi soalan nak satu saja bahan ataupun objek. Jadi cikgu pilih kunci besi. Selain itu, batu juga kita boleh masukkan. Kita cuba fikir benda yang tumpat. Benda yang tumpat, cikgu tuliskan jawapan di sini. Pilihan cikgu iaitu kunci besi. Okey, kunci besi. Kerana apa? Dia tanya mengapa? Kerana apa kunci besi tenggelam jika dimasukkan ke dalam akuarium? Kerana kunci besi
Kurang tumpat ke lebih tumpat? Okey, kalau dia tenggelam, lebih tumpat. Lebih tumpat daripada air. Okey. Itu jawapan dia. Kalau anda nak jawab batu pun boleh. Batu kerana batu lebih tumpat daripada air. Baik. Selesai. Soalan yang kedua, perhatikan gambar dan lengkapkan ayat di bawah. Okey, gambar ni menunjukkan pelampung keselamatan. Pelampung keselamatan dapat menyelamatkan nyawa kerana pelampung. Kerana apa? Kerana pelampung boleh timbul. Boleh timbul. Kalau pelampung tenggelam, macam mana nak selamatkan mangsa kan? Okey, jadi macam mana nak menyelamatkan nyawa? Okey, pelampung, kerana pelampung boleh, ataupun kita boleh tulis timbul lah. Timbul di permukaan tulis cantik-cantik, di permukaan air. Dan kenapa dia boleh timbul? Dan kurang tumpat. Tumpat daripada air. Okey, jadi jawapan yang kita telah jawab ni lengkap. Kita nyatakan kerana pelampung timbul di permukaan air, ataupun pelampung boleh timbul di permukaan air dan kurang tumpat daripada air. Baik. Seterusnya, okey, kita akan teruskan kepada aktiviti yang ke-6, air menjadi lebih tumpat. Okey. Kita tengok aktiviti yang A. Aktiviti A, Lim menjalankan aktiviti A dan B seperti di bawah. Baik, aktiviti A, telur dimasukkan ke dalam bikar berisi air. Okey. Telur akan tenggelam untuk aktiviti B. Aktiviti A. Jadi kita jawab dulu aktiviti A. Perhatikan aktiviti A, bandingkan ketumpatan air dengan telur. Okey. Jadi soalan ni dia tulis air dulu di hadapan. Jadi kita tuliskan air lah. Air. Maksudnya air apa tu? Dia suruh bandingkan ketumpatan air. Kurang tumpat ke lebih tumpat? Kurang tumpat daripada telur. Okey, maksudnya telur ni lebih tumpat. Ataupun murid-murid nak jawab telur lebih tumpat daripada air pun boleh. Jadi cikgu pilih air kurang tumpat sebab soalan ni dia nyatakan air dahulu. Ketumpatan air dengan telur. Jadi air kurang tumpat daripada telur. Sebab telur tu tenggelam. Okey. Mengapakah? Kita lihat pula pada aktiviti B. Aktiviti B, okey, telur tadi dimasukkan garam dan juga garam tu dilarutkan dengan cara apa? Mengacau. Okey, bukannya biar macam tu garam. Garam tu perlu dilarutkan dengan kita mengacau menggunakan batang, ni batang rod, ataupun murid-murid boleh gunakan sudu, kacau, dan selepas dikacau dan larut garam tersebut, telur ini telah timbul di permukaan air. Okey. Perhatikan aktiviti B. Jadi kita nampak telur pada aktiviti B ni timbul. Macam mana kita nak jawab? Mengapakah telur timbul? Okey. Jadi telur ni timbul kerana apa? Kerana telur telah menjadi kerana telur kurang tumpat daripada air, kan? Tadi dia lebih tumpat, sekarang kerana telur kurang tumpat daripada air. Okey, disebabkan itulah telur dia boleh menjadi dia boleh timbul. Okey. Bagaimanakah air boleh menjadi lebih tumpat?
bagaimanakah air boleh menjadi lebih tumpat? Okey. So jawapan dia, air menjadi lebih tumpat apabila garam dicampurkan dan dilarut dalam air. Okey. Jadi tulis sampai cantik-cantik tulis bagi kemas, jangan macam cikgu. Okey, jadi bagaimana air boleh menjadi lebih tumpat? Air menjadi lebih tumpat apabila garam. Air menjadi lebih tumpat apabila garam, bila kita campurkan garam dan dilarutkan di dalam air. Okey, bila dicampurkan garam, air tu dia menjadi lebih tumpat sebab air biasa dia kurang tumpat berbanding air yang dicampurkan dengan garam. Sebab itulah bila kita campurkan garam, air kita campur dengan gula, ketumpatan dia dah berbeza. Air tu dia dah menjadi, maksudnya ketumpatan dia semakin macam mana saya cakap, dia berbeza lah. Dia lebih, keadaan dia lebih berat, bermaksud macam tu lah. Tapi kita nak kata ketumpatan ni bukan berat, dia lebih tumpat. Okey, tandakan betul pada bahan yang boleh menjadikan air lebih tumpat. Jadi bahan apa yang boleh menjadikan air itu lebih tumpat, iaitu bila dicampurkan dengan garam yang pertama. Yang kedua, kita boleh campurkan dengan gula dan juga susu pekat. Okey, maksudnya kita campur dengan gula, kita kena kacau sehingga gula itu larut bersama dengan air. Bila dah larut bersama dengan air, ketumpatan air itu dah berubah daripada air kosong biasa. Bila gula dah campur dengan air itu, dah dilarutkan, ketumpatan dia akan berubah, dia menjadi semakin lebih tumpat. Sama juga dengan susu pekat. Jika kita letakkan minyak, kita kacau minyak itu tak akan larut. Sebab itulah ketumpatan air itu tidak berubah. Dan juga pasir, kalau anda masukkan pasir ke dalam bikar, anda kacau, pasir itu tak akan larut. Maksudnya disebabkan itulah ketumpatan air tersebut tidak berubah menjadi lebih tumpat. Okey, cikgu harap dengan penjelasan cikgu dan sambil-sambil kita menjawab soalan, cikgu membimbing anda dapat faham mengapa air itu dia boleh menjadi kurang tumpat dan juga lebih tumpat. Cikgu harap anda semua faham. Okey, jika video ini membantu murid-murid dan juga guru-guru untuk menjawab soalan, cikgu harap anda dapat like, share video cikgu dan juga subscribe jika ia betul-betul bermanfaat untuk anda semua. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk anda mendapat notifikasi video-video yang terbaru daripada Cikgu Wear yang mungkin memberi manfaat kepada anda. Itu saja daripada Cikgu Wear. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.